A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illa Allah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun.
La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama dalam program Halaqah Ilmu, anjuran Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan. Allahumma salli ala Muhammad. Sedap pula dengar labu tu kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pumpkin, insyaAllah. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan, anjuran Badan Dakwah dan Rohani SMAP Labu, dengan tajuknya Berkorban Menuntut Ilmu. Tuan-tuan, tajuk malam ni sangat istimewa. Antara tajuk yang saya seronok untuk kita bincang dan kita bicarakan, Salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu apakah kepentingan kita, Salli ala Sayyidina Muhammad, tanggungjawab kita, kesungguhan kita untuk kita mendapat barakah pada ilmu yang kita belajar. Allah izinkan kita, tuan-tuan, subhanallah, menjadi penuntut-penuntut ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua-semua ni. Dan Nabi SAW sebut, ingat tuan-tuan, sekarang ni ada 189 orang yang sedang mengikuti secara langsung. 192. Salli ala Sayyidina Muhammad. 194. Naik lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan 195. Dan saya nak, Masya Allah, setiap yang menyaksikan kita pada malam ni, saya nak minta satu tanggungjawab kita kena buat. Satu tanggungjawab kita kena buat. Pagi tadi dalam usratuna kita, Salli ala Sayyidina Muhammad, kita bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad, apa yang Allah telah lakukan kepada Bani Israel. Apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada Bani Israel. Bani Israel yang tidak beriman, Salli ala Sayyidina Muhammad, yang kafir, Allah melaknat mereka. Kenapa Allah melaknat? Salli ala Sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Maidah kita baca, sebab mereka tidak melaksanakan yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan, kita nak jauh diri kita daripada benda tersebut. Maka saya nak minta satu, tuan-tuan, kita nak buat amar ma'ruf malam ni. Apakah amar ma'ruf yang kita buat? Saya nak minta semua sahabat-sahabat saya yang saya sayangi untuk kita pastikan kita klik butang share dekat bawah tu. Kita sharekan video ni, subhanallah, sebanyak mungkin. Kita tag semua sahabat-sahabat kita sebanyak mungkin. Sebab malam ni tajuk sangat istimewa. Tajuk kita ialah berkorban untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincang tentang martabat ilmu dan ulama. Kita akan bincang tentang adab-adab penuntut ilmu, apa yang kena ada pada penuntut ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang kita semua penuntut ilmu ni, apa yang kena ada dekat diri kita ni sebagai seorang penuntut ilmu, dan apa kelebihan yang akan kita dapat apabila Allah meletakkan kita sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu, bukan pilihan yang saja-saja. Allah pilih kita untuk kita dapat ilmu pada setiap hari, bukan pilihan yang saja-saja, tuan-tuan. Melainkan Allah nak bagi kepada kita kebaikan dunia hingga akhirat. Dalil Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi dekat dia, Salli ala Sayyidina Muhammad, man yuridillah, siapa yang Allah berkehendakkan kepadanya kebaikan, Allah nak bagi dekat dia kebaikan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah nakkan kepadanya kebaikan, bukan sekadar kebaikan dunia, bahkan kebaikan di akhirat. Selamat dekat dunia, selamat ke akhirat. Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi dekat dia kefakihan agama. Allah akan bagi dekat dia ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Allah. Alhamdulillah bi'alamin. Pilihan Allah. Allah pilih, Salli ala Muhammad, Sarina Azizan,
Allah pilih Hamidah Abdullah, Allah pilih Hana Wanci, Allah pilih Umi Marzita, salli ala Muhammad. Hariyati Yati, Allah pilih Liza Amani, salli ala Muhammad. Allah pilih, salli ala Muhammad, siapa lagi? Siti Aminah, salli ala Muhammad. Tasbih Makkah, Allah pilih kita. Allah pilih Nurimah Intan, semua kita. Salmah Ismail, Allah yang pilih kita. Angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah memilih aku untuk menerima ilmu. Allah memilih aku untuk sering berada di majlis-majlis ilmu. Dan ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau istiqamahkanlah aku berada di jalan ini sehingga ke akhir hayatku. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab ini merupakan pilihan Allah. Untung dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bukan sekadar kita nak kebaikan tersebut, kita nak juga saudara-saudara kita yang lain pun mendapat kebaikan yang sama. Maka saya nak mengajak tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan tolong jangan ada siapa pun daripada 273 orang yang sedang menyaksikan kita secara langsung pada malam ini yang tidak mengajak kawan-kawan dia sama untuk mengikuti program kita, kuliah kita pada malam ni yang bertajuk sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk mendapatkan ilmu. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu ini merupakan ibadah hati. Tuan-tuan tulis poin-poin saya yang nak sebut ni. Ilmu ini merupakan ibadah hati, rahsia kehidupan, sumber tenaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu ini ibadah hati kita ni. Ibadah hati. Sebab tu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila kita menuntut ilmu, kadang-kadang dia jadi macam mana? Tak mau masuk. Tak boleh masuk. Dapat satu ilmu, kawan kita dapat, kita tak dapat. Kawan kita boleh beramal, kita tak boleh beramal. Kawan kita dapat manfaat ilmu, kita tak dapat manfaat ilmu tu. Sebab apa? Sebab urusan hati. Ada orang hati dia kotor dan kelam pada hari tersebut terkait dosa. Maka itu mungkin menjadi penyebab terhalangnya ilmu nak masuk dalam hati dia. Maka yang pertama, ilmu merupakan ibadah hati. Yang kedua, ilmu ini rahsia kehidupan. Dalam hidup, sallallahu alaihi Muhammad, kita sangat memerlukan kepada ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Imam Ahmad, kamu memerlukan ilmu lebih daripada kamu perlukan kepada makanan. Makanan dapat sekali, makan sekali, sehari pun cukup dah. Tapi subhanallah, dengan ilmu ni tuan-tuan, subhanallah, kita memerlukan ilmu pada setiap minit, setiap saat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ilmu merupakan sumber tenaga. Tenaga luaran, tenaga dalaman. Sallallahu alaihi Muhammad, semua memerlukan kepada ilmu. Maka disebabkan demikian, sudah pastilah sallallahu alaihi Muhammad, sudah tentu bagi orang yang menuntutnya perlu mengetahui adab dan tata caranya, serta bersungguh-sungguh untuk merealisasikan tuntutannya dengan penuh hikmah. Disebabkan ilmu ini ibadat hati, disebabkan ilmu ini rahsia kehidupan, disebabkan ilmu ini sumber tenaga, maka subhanallah, apabila kita nak dapatkan kelebihan-kelebihan tersebut, maka yang paling penting ialah kita kena tahu adab dan tata cara untuk kita mendapatkan ilmu itu dengan sempurna. Dan bila kita tahu adab tu, maka kita kena bersungguh-sungguh pula untuk merealisasikan tuntutannya dengan penuh hikmah. Dalam bank ada RM100,000. Kita pi dekat bank, sallallahu alaihi Muhammad, lalu terus saja kita pi dekat kaunter, kita kata dekat kawan yang jaga kaunter tu, sallallahu alaihi Muhammad, teller yang jaga kaunter tu, saya nak duit saya RM1,000. Dalam bank tu ada duit kita RM100,000. Kita kata dekat teller tu, kita kata saya nak duit saya RM1,000. Lalu apa dikata oleh teller tersebut? Pakcik boleh dah pergi dekat depan tu, pakcik nombor 1 sekali, pakcik pergi dekat depan tu, pakcik tekan nombor dulu.
Tekan nombor dulu. Tekan A ke B ke apa urusan pakcik nak, pakcik tekan kat situ dulu. Lepas tu nombor 2 pakcik pi dekat tu ada satu tempat tu, pakcik ada satu borang. Pakcik ambil borang tu, pakcik isi borang tu dengan maklumat-maklumat apa semua. Kemudian satgi Allahumma salli ala Muhammad, pakcik duduk kat situ, pakcik tunggu sampai satgi orang panggil pakcik. Bila orang panggil pakcik, pakcik main, pakcik bawa IC sekali. Kemudian dia kata apa dekat teller tu? Dia kata apa? Ni duit aku lah, ikut suka aku lah, aku nak ambil banyak mana pun. Yang duk suruh aku suruh macam ni, suruh macam tu, suruh ni macam ni, buat apa? Padahal ni duit aku tau. Dalam akaun ni, dalam bank ni ada 100,000 duit aku. Tahu tak teller tu nanti kata apa kita? Pakcik dengan segala hormatnya, sila berambus daripada sini. Pasal apa tuan-tuan? Walaupun duit itu, subhanallah, duit tu duit kita, tapi kena ada ikut prosedur dia. Kena ikut step dia. Barulah yang tu kita akan mendapat, kita boleh mengambil. Macam tu juga dengan ilmu. Nak dapat ilmu yang bermanfaat, ada adab dia, ada tata cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dia punya prosedur yang kita kena ikut. Maka orang yang nak dapat manfaat sebaiknya daripada ilmu ni, maka dia kena tahu tata cara tu dan dia kena bersungguh-sungguh untuk mengikuti tata cara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, adab-adab ilmu bukan seperti adab-adab yang lainnya daripada segi membuahkan hasil, namun dia memiliki tata cara yang tersendiri yang mesti diketahui oleh penuntut-penuntut ilmu. Lah ni kita ada lebih kurang 351 orang yang mengikuti. 350 turun pula 345 orang. Yang 345 orang ni mesti tahu adab dan tata cara menuntut ilmu. Kita kena ada. Kita kena tahu. Tu kalau orang tanya, kita tahu apa adab-adab dia. Saya salli ala sayyidina Muhammad lah ni, kita kena buat live melalui Facebook. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat live melalui Facebook ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya, dia taklah macam kita duduk dekat dalam majlis ilmu, duduk belajar ilmu, ada duduk kat depan-depan kita, adalah adab-adab yang kita mungkin nampak. Salli ala sayyidina Muhammad kan kita nampak. Perbuatan lah, apa akhlak, macam-macam orang menuntut ilmu ni macam-macam lah. Tapi bila buat live melalui Facebook ni, kita tak nampak. Cuma kadang-kadang salli ala sayyidina Muhammad kita buat juga melalui Zoom-nya, buat melalui apa lagi? Salli ala sayyidina Muhammad Google apa tu ni? Google Meet, salli ala sayyidina Muhammad kita buat tu kan, dia ada ramai-ramai kat dalam tu. Macam PDPR lah. Salli ala sayyidina Muhammad, saya selalu pesan bila panggil macam tu, saya katalah bukalah apa ni video, buka salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Lain tak okey ke? Okey. Tu tasbih Mekah kata lain tak okey, ustaz beku dia kata. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, saya kata buka video tu supaya saya boleh nampak, saya boleh interact. Boleh interact. Saya taklah, saya duk rasa macam saya cakap seorang-seorang. Jadi saya minta lah buka salli ala Muhammad. Jadi bila buka tu, bila kita bercakap, kita nampaklah respons orang apa semua sebagainya. Lagipun adab lah bila kita duduk depan guru, kita paling kita nampakkan wajah kita sebagainya. Salli ala Muhammad, itulah di antara adab kod yang disebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun secara mayang ada juga ada adab. Tuan-tuan, subhanallah, hari tu bila saya minta untuk buka, tahu tak, ada seorang tu dia terlupa nak tutup, dia terlupa nak mute dia punya mikrofon. Dia kata apa? Ustaz ni gatai ustaz ni nak tengok kami. Subhanallah, saya rasa macam saya nak berhenti je, rasa kecil hati kan. Salih sebab dia boleh kata kat saya macam tu. Bukannya saya nak tengok sangat muka depa tu, tapi paling tidak saya nak tengok, bila duduk dalam majlis kan, kita nak tengok ada reaction, ada apa sebagainya. Subhanallah, saya betapa tak beradabnya dia, masya-Allah. Dia boleh sebut macam tu kat saya. Itu pun Allah takdir boleh dengar. Tak nak saya cuma beramai kadang-kadang orang tak dengar. Salih sebab ya Allah Rabbi, salih sebab hilangnya adab kita bila kita duduk dalam majlis-majlis. Macam mana kita nak dapat manfaat daripada ilmu? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan adab-adab ini mesti dijadikan pakaiannya sebagai penuntut ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang hayatnya, sama ada ketika dia menjadi penuntut ilmu ataupun dia menjadi penyampai ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah hiasan sejati yang tidak boleh lekang dan tidak boleh ditanggalkan selama-lamanya.
Maka dengan ini, maka akan dibuka oleh Allah pintu-pintu cahaya ma'rifahnya, limpahan-limpahan kurnianya, serta pancuran-pancuran hikmah dan pemeliharaannya. Kalau kita ikut adab-adab ni, maka Allah akan buka jalan-jalan ilmu. Allah akan limpahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebab pancuran-pancuran hikmah dan pemeliharaannya. Tetapi kata ulama, apabila kita lalai dengan adab-adab ini, maka kita akan berhadapan dengan kegagalan dalam menggapai maksud ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan gagal dalam menggapai maksud ilmu tersebut. Ini kerana sesiapa yang salah mengambil jalan, maka dia tidak akan mendapatkan mendapat perkara yang dicita-citakan. Dia nak pergi satu jalan, tapi subhanallah saya semat, Allahumma salli Muhammad, tetapi subhanallah dia salah jalan yang lain. Dia salah jalan, dia tak akan sampai kepada matlamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, itu. Baik, kita terus sahaja kepada di antara adab-adab ataupun pengorbanan kita, apa yang perlu kita buat sebagai seorang penuntut ilmu. Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Agama Perempuan, Sekolah Menengah Allahumma salli ala Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, salli ala Muhammad, Negeri Sembilan, persekutuan jadi perempuan pula, sorry nah. Anjuran Badan Dakwah dan Rohani SMAP Labu, insyaAllah. Terima kasih kepada semua guru-guru, salli ala Muhammad, semua guru-guru, pengetua, salli ala Muhammad, pelajar dan sekaki tangan, dan juga ibu bapa waris. Dan tak dilupakan kepada seluruh pelajar, salli ala Muhammad, sama ada pelajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu dan juga pelajar-pelajar yang mengikuti secara langsung pada malam ini melalui Facebook kita. Saya buka live. Salli ala Muhammad dan Allahumma salli Muhammad, dan kita doakan supaya ilmu yang akan kita peroleh pada malam ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, salli ala Muhammad, adab ketika kita menuntut ilmu ialah mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat kita dulu. Betulkan niat kita dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan nak masuk darjah 1, betulkan. Anak-anak kita nak masuk darjah 1, bagi tahu kat anak-anak kita nak pergi sekolah, nak belajar ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak yang nak masuk sekolah menengah, bila nak masuk sekolah menengah, peringat dekat diri, nak masuk, nak belajar ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang nak mengikuti kuliah ni pada malam ni juga, niat aku nak mengikuti kuliah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sentiasa terikat dengan ilmu, dan terikatnya kita dengan ilmu ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Awal sekali, salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kat sini pula yang sebab ni. Bukan sebab lain ni ya. Sebab ni. Jadi ya, salli Muhammad tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Start awal sekali, pastikan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kunci paling pertama sekali kita nak menuntut ilmu. Ada tak niat lain kita ikut kuliah? Kita duduk ikut surah Tuna setiap pagi 6.30 pagi sama dengan saya. Ada niat lain tak? InsyaAllah tak ada. Niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang kita lalui, hati kita akan jadi tenang. Salli ala Muhammad. Ustaz cengel lah pagi tu, marah apa tak tahu, pun hati kita tenang. Pasal kita niat kerana Allah, bukan pasal ustaz. Salli ala Muhammad. Bukan pasal kita nak tunjuk pandai, bukan kita nak mengisi masa lapang, bukan sebab kita nak apa-apa sekalipun. Kita niat, salli ala Muhammad, bila kita nak menuntut ilmu Allah SWT kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah berfirman yang maksud dia, tiadalah mereka itu diperintahkan kecuali untuk memperhambakan diri mereka dengan ikhlas kerana agamanya. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah kira berdasarkan kepada niat, dan Allah akan mengira apa yang kita apa yang Allah akan mengira apa yang kita lakukan dengan apa yang telah kita niatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, barang siapa hijrahnya ke Allah Rasul, maka hijrahnya ke Allah Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia dan wanita yang ingin dikahwininya, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hijrahnya itu akan dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkannya. Maka tuan-tuan, pertama-tama sekali dalam urusan kita nak menuntut ilmu Allah SWT, maka amal tersebut mestilah kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda lagi dalam sebuah riwayat yang lain, barang siap beritakanlah berita gembira, beritakanlah khabar gembira kepada umat ini dengan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan di negeri-negeri serta kemenangan dan ketinggian dalam agamanya. Sesiapa dalam kalangan mereka mengerjakan kerja akhirat untuk dunia, maka tiada baginya ganjaran di akhirat kelak. Buat ibadat, nak buat apa? Kita ingat awal-awal tadi kita sebut, paling awal sekali menuntut ilmu merupakan ibadat apa? Ibadat apa? Ibadat hati. Bila dia urusan ibadat, maka pastikan ibadat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ambil masa saat, kita betulkan niat kita. Ni. Ada yang duduk sekolah rendah, ada yang duduk sekolah menengah, ada yang duduk universiti, ada yang duduk macam-macam jenis pengajian, ada yang duduk dalam Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, yang mengaji dia secara online saja setiap hari. Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tolong betulkan niat kita sekarang ni. Ya Allah, aku menuntut ilmu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Salih Alaihi Muhammad. Aku menuntut ilmu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, tasbih Mekah kata, niat juga bila tuntut ilmu nak dapat duduk bersama orang baik-baik. Bila kita niat kerana Allah, maka subhanallah, Allah akan bagi kita duduk bersama dengan orang baik-baik. Allah akan bagi kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allah akan bagi kepada kita kekuatan dalam iman. Allah akan bagi kepada kekuatan dalam ibadat. Allah akan bagi sampai kepada akhirat. Semua Allah akan bagi. Niat satu je kerana Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seseorang itu hanya akan diberikan ganjaran menurut kadar niatnya. Ulang balik. Sesungguhnya seseorang itu hanya akan diberikan ganjarannya menurut kadar niatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menuntut ilmu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Okey, salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Osman berkata, ikhlas, niat kerana Allah. Ikhlas adalah melupakan pandangan kepada makhluk. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhlas adalah melupakan pandangan kepada makhluk dengan sentiasa melihat kepada penciptanya. Kita tak harap apa-apa pun daripada kita menuntut ilmu ni daripada makhluk. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabat saya yang baru saja mengikuti, Jamila Abdul Karim, Zawiyah Osman, Hawa Karim, Aisyah Zainal, Nurul Madihah, Muhammad Azizi Hassan, Best Hunter, Ahmad Fauzi, Salih ala Sayyidina Muhammad, Sarah Safia, dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita pada malam ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ingat, yang pertama kita sebut apa? Bila kita menuntut ilmu Allah ni, kita niatkan
ilmu itu ataupun urusan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengharapkan pandangan manusia, melupakan langsung pandangan manusia kat kita. Kita menuntut ilmu ke, kita menyampaikan ilmu ke, kita tak harap apa-apa pada manusia. Tak harap apa-apa. Tuan, seronok saya sekarang ni. Sebab bila setiap pagi saya excited untuk buka Facebook Salih ala Sayyidina Muhammad, dan saya nak live bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya Usratuna. Allah bagi dekat saya semenjak PKP lepas, masuk saja PKP dah cukup setahun, Salih ala Sayyidina Muhammad, kita berusratuna bersama, dan saya punya sahabat-sahabat yang sangat saya sayang dan sangat saya kasih. Allah bagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tiap-tiap hari semangat nak baca doa sama-sama. Tiap-tiap hari nak semangat nak baca Quran sama-sama. Nak zikir sama-sama. Nak istighfar sama-sama. Allah bagi. Mudah-mudahan Allah kurniakan sahabat-sahabat yang baik ini adalah kerana niat kita untuk kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi kebaikan-kebaikan tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kan? Jadi masya-Allah, ada di kalangan kita yang sekarang ni tak pernah tinggal istighfar setiap hari. Setiap hari istighfar. Dulu tak boleh nak buat, lah ni tiap-tiap hari tak pernah miss istighfar. Tak pernah miss doa Abi Darda. Tak pernah miss doa Sayyidul Istighfar. Tak pernah miss doa jauh daripada musibah dan wabak. Tak pernah miss start baca Quran walau satu ayat satu hari. Semua ni subhanallah, Allah bagi dekat kita istiqamah dengan amalan. Mungkin sebab pada mula dulu kita nak ikut kuliah, kita niat kerana Allah SWT, dan Allah bagi semua kelebihan-kelebihan tu dekat kita. Kita kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Al-ishtighalu bitathhiri al-zahiri wal-batini min syawaibil mukhalafati atau kama qala. Kata ulama, salli ala Sayyidina Muhammad, yang kedua adab pada kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, salli ala Sayyidina Muhammad, al-istighal, menyibukkan diri. Yang kedua adab bila kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, salli ala Sayyidina Muhammad, menyibukkan diri kita dengan memperbesihkan, dengan membersihkan zahir dan batin daripada sebarang perkara yang berlawanan dengan syariat. Ini dia antara adab kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan sekadar menuntut ilmu, tapi maksiat dibuat juga tak boleh. Tak boleh ngam. Orang menuntut ilmu tak boleh nak buat maksiat, sebab maksiat akan menyekat ilmu dia. Seorang penuntut ilmu wajib beretika dengan akhlak-akhlak yang baik yang dituntut oleh syarak. Menghiaskan diri dengan perkara-perkara kepujian dan sunnah-sunnahnya dalam segala keadaannya. Itu yang pertama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, penuntut ilmu ni dia kena buat apa? Menghiasi diri dia dengan akhlak-akhlak yang baik. Berpegang dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Ini kita kena ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh orang penuntut ilmu ni tak boleh duk terjebak dengan maksiat. Penuntut ilmu ni tak boleh duk tengok benda-benda tak elok. Penuntut ilmu ni tak boleh duk cakap benda-benda yang tak baik. Penuntut ilmu ni kena bangun tahajud. Penuntut ilmu kena baca Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Penuntut ilmu kena banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penuntut ilmu kena pegang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian zuhud daripada kepentingan dunia. Tiada terpegur dengan harta benda dunia dan ahlinya. Pemurah sepanjang masa. Tiada
bermata pencarian yang selekeh, menetapi warak dalam khusyuk, menetapi warak dan khusyuk, tenang dan sopan, tetap pendirian, rendah diri, tunduk. Ini sifat-sifat penuntut ilmu. Zuhud, tak kelang kabut dengan dunia. Dunia pun nak kejar, ilmu pun nak cari, tak edi, susah. Saya selalu duk pesan anak-anak kita yang tuntut ilmu, tumpu sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Nanti bila kamu kerja, kamu dah susah nak dapat kelebihan untuk ilmu macam mana kamu belum kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Tuntut ilmu sungguh-sungguh waktu kamu belum kahwin. Bila kamu dah berkahwin, sallallahu alaihi Muhammad, maka tak sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara dan keadaan orang menuntut ilmu yang sudah berkahwin dengan orang yang belum kahwin. Kita akan disibukkan dengan urusan kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, buat apa? Salli Muhammad, zuhudkan diri bila kita menuntut ilmu. Waktu kita belajar, letak tepi sat urusan dunia kita ni, tak tepi sat. Kadang-kadang anak-anak kita sambil-sambil belajar, tangan main game ada. Sambil-sambil duduk belajar, tengok handphone, baca WhatsApp, duduk tengok Instagram, tengok story Instagram, tengok story Facebook, sambil-sambil duduk scroll. Buang sat urusan dunia, tumpu sat untuk pengajian. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah pergi kuliah satu tempat, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nah, 4 orang mai. 4 orang. Kuliah Zuhur di Kuala Lumpur. Sampai-sampai 4 orang. 4 orang tengok handphone. Aduh, jam sallallahu alaihi wasallam. Kita terus jam tuan-tuan. Bila jadi macam tu, sallallahu alaihi wasallam. Tumpu sat. Waktu kita menuntut ilmu ni, kita bagi tumpuan sat kepada pengajian kita tinggalkan urusan. Yang mana duduk catat dekat point komen. Saya memang encourage sahabat-sahabat kita, bila kita duduk kuliah secara online ni, saya encourage juga untuk tulis dekat ruangan komen. Sebab apa? Sebab dia menggantikan nulis di buku, saya harap lah. Kan Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita mencatat tu, kita duduk recall, kita mengingat, kita mencatat, kita paksa diri kita, otak kita untuk ingat. Kalau kita mencatat, jadi mudah-mudahan dia menjadi catatan yang baik lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ni, seorang penuntut ilmu mesti berketerampilan kemas. Kena ada keterampilan sikit. Dan semua. Saya buat live kat rumah tuan-tuan. Saya pakai baju kat atas, bawah saya pakai selop pendek. Oh, bukan tahu. Oh, bukan tahu. Kan Allah Muslimat. Tapi tak beradab. Kita duduk di rumah pun subhanallah menuntut ilmu, walaupun secara online lah ni. Jaga adab kita dengan penampilan kita. Pakai minyak wangi sikit bagi kita ni, Ustaz Ismail tuan-tuan. Sungguh di benda adab yang kan kita patah balik tadi. Apa benda pertama yang adab yang kena ada dekat penuntut ilmu? Apa adab dia? Apa adab dia? Niat kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, kita buat sesuatu kerana Allah, orang tengok, orang tak tengok, orang puji, orang tak puji, orang kata, orang tak kata. Tak, kita bukan harap apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak Allah tengok. Kita nak Allah bagi pahala. Kita nak Allah lapangkan. Maka kita berpakaian cantik walaupun tak ada siapa yang tengok. Aku pakai cantik ni bukan ada. Aku tengok live kot. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan ada siapa nampak pun tengok. Tapi tak, kita duduk dalam keadaan apa? Kita duduk dalam keadaan Allah melihat. Kita buat kerana Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada kalangan kita ni baju pun tak pakai kot. Kan duduk kat rumah saja mat. Siti Fatimah ada pakai baju kelawak kan. Orang kan nampak ya. Memang orang tak nampak, tapi Allah nampak. Sebab kita sedang buat urusan ibadat apa? Ibadat hati. Dan kita buat tu kerana Allah SWT. Maka tuan-tuan, adab namanya. Habis kalau kita tak sallallahu alaihi Muhammad tak buat macam tu, tak apa ke? Tak apa, tak ada. Dapat manfaat tak? Dapatlah. Tapi kuranglah afdal dia. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bainama nahnu julusin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm ittala 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi وضع كفه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari kami duduk dengan Nabi SAW, ramai-ramai duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki, sungguh putih pakaian dia, Sayyidina Al-Hasan Muhammad, sungguh hitam rambut dia, Sayyidina Al-Hasan Muhammad, Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Lalu tak ada siapa pula tak ada tanda-tanda permusafiran pada dia, Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Dan tak ada pula siapa di kalangan kami yang kenal sehingga dia mai duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW, letak dua tapak tangan atas pahanya ataupun paha Nabi SAW. Lalu dia pun tanya kat Nabi rukun Islam, rukun iman, ihsan. Lalu Nabi dah habis selesai tu, Nabi SAW tanya, ya Umar, atadri man as-sa'il, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, Sayyidina Al-Hasan Muhammad, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril, dia datang pada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Kata Syekh Nuruddin, hari itu kami daurah hadis ni dengan dia. Dia kata, itulah malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, disaksikan oleh para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adab-adab ketika menuntut ilmu. Adab-adab ketika menuntut ilmu. Malaikat Jibril mai macam mana? Yang pertama, malaikat Jibril mai putih pakaian dia. Putih pakaian dia. Sedang Laila Kudin baru ikuti kuliah malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Masya-Allah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua sahabat-sahabat kita yang baru first time bersama-sama dengan kita, Sayyidina Al-Hasan Muhammad, dan teruskan untuk bersama dengan kita. Pada setiap hari 6.30 pagi kita ada usratuna bersama-sama dan kuliah-kuliah maghrib dengan tajaan-tajaan. Dan di hari ini anjuran daripada sekolah menengah agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan. Insya-Allah Sayyidina, kita ucap jazakumullah khairan katsira. Baik, yang pertama, berpakaian dengan pakaian putih. Jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu pakai pakaian putih itu lebih afdal. Sebab apa saja urusan ibadat, pakai putih paling afdal. Salam kita mah. Yang kedua, Sayyidina Al-Hasan Muhammad sikat hitam rambutnya, kemas rambutnya, dengan maksud berketerampilan kemas bila kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu pakai kemas-kemas je. Ni baju pun tak pakai kadang-kadang, Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Main baju, kadang duduk dalam majlis ilmu hutang baju pun tak pakai. Sayyidina Al-Hasan Muhammad selekeh saja. Pakai smart-smart sikit. Pakai kemas, sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Malaikat ramai duduk dengan kita. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Malaikat itu catat nama-nama kita sebagainya. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Abang Kamrul Rizal kata, ustaz pun pakai merah. Pakai putih, putih kat sini. Kan? Siapa yang dengan kita yang malam ni pakai baju warna putih, dia dapat pahala afdal lebih sikit. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Pakai kemas. Bukan baju kemas tu kalau dia kerja syarikat kemas, dia kerja dengan kemas kan. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Sayyidina Al-Hasan Muhammad, kita pakai pakaian kemas, smart, berketerampilan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia duduk depan Nabi SAW, fa'asnada rukbatil urwatih, meletakkan lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Dengan maksud, bila kita duduk dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam majlis ilmu, duduk dalam keadaan yang sopan. Ada yang belunjuk kaki, ada yang apa sebagainya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam keadaan yang smart dan sopan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, itu dia antara adab-adab yang ditunjukkan. Salli ala Sayyidina Muhammad.
ulama sebut. Membersihkan semua perkara yang dianjurkan syarak, menggunting misai, memotong kuku, menyikat janggut, menghilangkan bau-bau yang busuk, berpakaian tidak berwarna-warni dan mencolok mata. Kan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tu di antara adabnya menuntut ilmu. Kata Abu Hatim, diceritakan oleh Abdullah bin Abu Ammar Al-Bakri, katanya, aku mendengar Abdul Malik Al-Maimuni berkata, sejauh pengetahuanku, tiada aku melihat ada orang lain yang lebih bersih bajunya, yang lebih kemas, sallallahu alaihi Muhammad, yang lebih bersih bajunya serta kemas, sangat mengambil berat dengan misainya dan semua rambut yang tumbuh di badannya, di samping warna jubahnya yang putih melepak berbanding Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang tanya tadi, nak solat dulu ke nak belajar dulu? Tuan-tuan, disunatkan kita untuk solat isyak, melewatkan sedikit solat isyak untuk diisi dengan urusan-urusan ibadat. Unless memang tuan-tuan duduk dekat masjid, yang masjid tu lagi nak buat solat berjemaah lah. Tuan-tuan yang mengikuti kuliah sekarang ni, yang duduk di rumah masing-masing, mungkin boleh kita menerima anjuran Nabi SAW untuk melewatkan sedikit sallallahu alaihi Muhammad solat isyak kita, sebab sunat kita melewatkan solat isyak untuk kita mengisinya dengan urusan-urusan ibadat. Dan apa yang sedang kita lakukan ini pada waktu ini ialah urusan ibadat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kata Abdul Malik bin Maimun, dia kata apa? Aku tak pernah tengok ada orang lain yang sangat jaga, bersih bajunya, kemas. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni sangat mengambil berat tentang misainya dan semua rambut yang tumbuh di badannya, dan warna jubahnya sentiasa putih melepak. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Patutlah ilmunya sangat bermanfaat sampai ke hari ini. Bersungguh Ar-Rabi' berkata bahwasanya beliau pernah memberitahu seseorang dengan katanya, sallallahu alaihi Muhammad, mulahab jangan pakai telekung. Mulahab pakai telekung, lagi lain pula cerita dia. Mulahab kata, saya tak pakai telekung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang duduk dekat dalam selepas solat maghrib tadi, masih duduk di tempat ni dengar kuliah sampai waktu isyak. Sampai habis kuliah kita, sampai solat isyak lagi. Mungkin dia duduk sampai habis. Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau tak aku beritahukan kepada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa kamu dan mengangkat darjat kamu? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nur Laili Iskandar ingat, Ustaz pernah abang nak keluarkan telekung putih brand nama Ustaz. Lah ni PKP kilang semua tutup. Nak jahit sendiri durah tak jahit, tak sempat jahit, dia kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau tak aku beritahukan kepada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat kamu di sisi Allah? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isbaghul wudu' ala al-makarih. Salli ala sayyidina Muhammad. Kamu memperelokkan wudu'. Salli ala sayyidina Muhammad. Memperelokkan wudu' walaupun dalam keadaan yang susah. Sama. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan langkah-langkah kamu ke masjid. Yang kedua. Yang ketiga ni,
menunggu waktu solat selepas kamu melakukan solat. Jadi tuan-tuan yang masih duduk dalam telekung ni, Nora, Syekh Abdullah, lagi siapa lagi yang duduk dalam telekung tadi ni? Liza bertelekung, salih ala Syekh Muhammad. Lagi siapa lagi yang duduk dalam telekung? Salih ala Syekh Muhammad. Ramai tadi yang masih duduk dalam telekung lagi kan? Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, Allah Syekh Muhammad. Yang duduk Zaidah Ahmad, Mulhaf Amros duduk dalam telekung lagi. Kan? Abang Kamarul Hizam pakai pink, sebagainya. Salih Syekh Muhammad. Siapa yang tunggu tadi selepas maghrib sampai isyak, dia termasuk dalam kelompok ni. Orang yang menunggu selepas dia menunaikan solat, menunggu waktu solat yang lain, Allah akan ampunkan dosanya dan Allah akan mengangkat darjatnya. Subhanallah. Untunglah Salih ala Muhammad sambil dapat ilmu, sambil tunggu ilmu, Salih Muhammad sampai Allah kita mendapat ilmu, Salih Muhammad dapat manfaat pengampunan dosa. Kak Langsu pun dalam telekung lagi, Khadijah Abdullah pun dalam telekung lagi. Salih ala Muhammad, semua ramai-ramai dalam telekung. Yang laki-laki walaupun tak duduk dalam telekung pun, duduk tunggu ni pun dah termasuk dalam tu. Walaupun tak pakai telekung, jangan duduk pergi cari telekung. Abang Kamarul Izam, jangan duduk pergi cari telekung pink pula. Tak payah. Salih ala Syekh Muhammad. Salih ala Syekh Muhammad. Jadi tuan-tuan, salih Syekh Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok-kelompok ini yang menunggu waktu salat. Salih ala Syekh Muhammad. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Dan Allah mengampunkan dosanya dan mengangkat darjatnya. Baik. Ar-Rabi' berkata, salih ala Syekh Muhammad. Hayati Abdullah pun sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hana Wancik kata, saya setiap hari dalam telekung tunggu waktu isyak. Saya kenal Hana Wancik ni lama. Saya kenal waktu dalam Tanyalah Ustaz TV3 kan. Saya simak. Tanyalah Ustaz TV3. Dia antara nama-nama favorite yang Allah Subhanahu yang soalan selalu dipetik kan. Salih Muhammad. Jadi Ruby Adam pun sama juga, masya-Allah. Latifah Ibrahim pun sama, masya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ar-Rabi' meriwayatkan bahwasanya beliau pernah memberitahu seseorang dengan katanya, kalaulah kamu melihat Imam Asy-Syafi'i dengan bajunya yang bersih kemas serta kefasihan tutur katanya, nescaya kamu pasti akan mengaguminya. Tuan-tuan, kita rehat sekejap bagi laluan azan sekejap ya di madrasah saya ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wala. Fatimah SH Hasan kata, alhamdulillah sekolah menengah agama Persekutuan Labu telah melahirkan pelajar-pelajar yang sangat cemerlang, termasuk anak-anak puas saya yang berjawatan tinggi dalam perkhidmatan awam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salih ala Muhammad. Sahabat saya Fuad Kasim pun ada. Dia kata dia pakai kain plekat. Sama dengan saya pun pakai kain plekat juga. Baju merah, kain plekat pun merah. Tuan-tuan, salih ala Muhammad. Cuma tak jumpa ni jam merah ni kat mana dia punya ke ada kot. Alhamdulillah rabbil alamin. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, kita sambung lagi perbincangan kita. Kata Ar-Rabi', dia pernah memberitahu seseorang dengan katanya, kalau kamu melihat Imam Asy-Syafi'i dengan bajunya yang bersih kemas serta kefasihan tutur katanya, nescaya pasti kamu akan mengaguminya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu oleh sebab itu, wahai para penuntut ilmu sekalian, semua yang mengikuti ni 430 orang ni dipanggil ni, ulama memanggil ni, wahai penuntut, bukan saya panggil lah, kita ulama ni pula panggil. Ulama tulis ni, wahai penuntut ilmu sekalian, saya tolong bacakan. Janganlah kamu mengambil ringan soal-soal adab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana orang yang mengambil ringan dengan perkara adab, nescaya dia akan terhalang daripada keberkatan mengamalkan sunnah. Orang yang meninggalkan adab ketika menuntut ilmu, dia telah meninggalkan sunnah penuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila dia meninggalkan sunnah, apa jadi? Maka hilanglah keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina. Hilang berkat. Orang yang mengambil ringan soal sunnah,
salli ala Sayyidina Muhammad, maka akan terhalang daripada mengamalkan amalan-amalan fardu. Sesiapa yang mengambil ringan soal fardu, maka sudah tentu dia akan terhalang daripada kejayaan akhirat. Ulang balik. Orang yang meninggalkan adab menuntut ilmu, dia telah meninggalkan amalan-amalan sunnah. Orang yang meninggalkan amalan-amalan sunnah, dia akan mengambil ringan amalan-amalan fardu. Orang yang mengambil ringan amalan fardu, sudah tentu dia akan terhalang daripada kejayaan akhirat. Endingnya tak dapatlah kejayaan akhirat. Tak dapat manfaat, macam Nabi SAW kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak Allah berikan kepada yang kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan faqihkan dia pada dengan agama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Cikgu Rosnah Osman, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, adalah salah satu daripada 70 sekolah-sekolah berasrama penuh di seluruh negara. Tahniah, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah kita pun doakan supaya seluruh pelajar-pelajar salli ala Sayyidina Muhammad di SMAPL akan dibukakan hati untuk memudahkan urusan pengajian dengan sebaik-baiknya, dan akan menjadikan mereka salli ala Sayyidina Muhammad orang-orang yang bermanfaat kepada masyarakat, bermanfaat kepada umat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Smart Labu. Tu pronounce dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Jasa ku hargai. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan ambil mudah, ambil ringan soal adab, kata Hasan Hashim. Tepat sekali, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, adab yang ketiga sebagai penuntut ilmu, adab yang ketiga, salli ala Sayyidina Muhammad, merendah diri dengan gurunya, sekalipun guru itu lebih rendah daripadanya dari sudut keduniaannya. Bukan rendah fizikal dia, kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Merendahkan dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad dengan gurunya, walaupun guru itu lebih rendah daripadanya dari sudut keduniaan. Dia kaya sikit, guru dia tu miskin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semekin, makan semekut, duduk semejit, gitulah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Tok guru dia naik EF5 saja, dia main naik Suzuki Swift contoh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia naik kereta hebat, gurunya naik motor saja. Dia punya harta yang banyak, guru-gurunya salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di kalangan orang yang tak ada harta, maka tetap dia memandang tinggi. Ini adab kita. Penuntut ilmu hendaklah bersikap merendah diri dan beradab terhadap orang yang pernah mengajarnya, sekalipun dia lebih muda, kurang terkenal, kurang baik dan lain-lainnya. Subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duduk mengajar kat sini ni tuan-tuan sekalian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak murid saya ramai kat dalam ni madrasah saya ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Majoriti anak-anak murid saya yang duduk dekat dalam madrasah ni ialah orang yang lebih tua daripada saya. Ialah warga emas. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada warga emas, ada warga perak, ada warga tembaga, ada warga batu, warga kayu, semua macam-macam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tua-tua dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pelajar tahfiz pun ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kadang-kadang kalau yang warga emas ni memang kaya-kaya lebih pada saya lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi semua Allah Sayyidina Muhammad, walaupun berbeza umur, walaupun saya lebih muda, salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun guru kita lebih muda, kita lebih tua, walau guru kita tak punya harta, kita lebih banyak hartanya, maka perlu ada sana penghormatan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita merendah diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bersikap rendah diri terhadap ilmu adalah sangat penting agar ilmu itu dapat kita peroleh. Kita banyak disuruh oleh syarak dalam beberapa keadaan untuk bersikap rendah diri, lebih-lebih lagi dalam hal menuntut ilmu. Kata ulama, tulis poin ni. Tulis poin ni. Kata ulama, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acik-acik kata anak saudara saya juga daripada Sekolah Agama Labu Seremban SPM Cemerlang Petronas Taja, belajar di Australia 4 tahun, balik kerja terus dengan Petronas. Tahniah, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Apa kata ulama? Ilmu itu memerangi ilmu itu salli ala Sayyidina Muhammad, memerangi penuntutnya yang bersikap tinggi diri sebagaimana air bah yang memerangi tempat yang tinggi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat tinggi air bah main macam mana? Pukul dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nak tenggelamkan dia, usahakan tenggelamkan dia. Orang tinggi tak akan mendapat manfaat daripada ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang meninggi diri, dia tak akan mendapat manfaat dengan ilmu. Orang yang merendah diri, ilmu dan airnya, subhanallah, air ilmu ini akan memenuhi setiap lubuk daripada hatinya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita orang menuntut ilmu tak boleh tinggi diri. Jangan sombong. Salli ala Sayyidina Muhammad tuan, jangan sombong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara perkara yang sangat penting ialah hendaklah penuntut ilmu itu tunduk kepada guru dia, bermesyuarat dengannya dalam segala urusannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan melaksanakan perintahnya seperti seorang pesakit yang sudi tunduk dengan doktornya yang cerdik lagi prihatin. Macam tu dengan guru. Kita kena macam tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita ni, tanya guru. Tanya je guru. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya nak beli kereta lah Ustaz. Tuan ingat nak beli kereta. Kereta apa yang sesuai Ustaz? Saya ingat nak beli kereta ni Ustaz. Boleh tak Ustaz? Boleh ya, beli. Tuan-tuan tengok berkat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Biar kita ni tuan-tuan dalam hidup kita ni ada hubungan dengan guru. Saya baru ni saya tertengok satu video seorang pilot, tapi dia boleh buat live dan dia cerita, dia kata, mengapa saya tidak ikut ulama? Dia kata dia beralih, dia nak pada agama, tapi dia tak berhajat kepada ulama untuk dia menjalani agama dalam kehidupan dia. Hebat, subhanallah. Hebat cara dia ingat dia. Macam mana kita nak hidup tanpa bimbingan ulama? Macam mana kita nak faham hadis kalau tak? Minta maaf tuan, ada gangguan internet sekejap. Saya sempat tukar internet. Waktu-waktu ni memang time berebut. Jadi Salih Azmat minta maaf, insya-Allah kita sambung lagi. Salih Azmat. Tuan-tuan, Salih Azmat dia kata apa? Dia kata saya tak berhajat kepada ulama. Macam mana kita nak menjalani dan memahami ilmu kalau kita tak ada panduan daripada ulama? Tuan, biar seluruh urusan kehidupan kita ni kita nak dibimbing oleh ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Imam Asy-Syafi'i ditegur oleh seseorang ekoran sikap beliau yang cukup merendah diri terhadap para ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Dia merendah diri sangat. Dengan ulama dia merendah diri sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu Rabbi. Sampai orang tegur dia, awak yang perendah diri sangat dengan Allah. Perendah diri. Kamu tu ulama dah. Kamu tu orang hebat dah. Kamu sendiri maqam tinggi dah. Tak payah. Tu duduk sombong lah tuan-tuan. Kita sombong apa? Sombong apa kita ni? Kita sombong apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebenarnya tak ada sikit pun ruang untuk sombong. Tak ada pun jalan untuk sombong. Kamu rasa kamu kaya, ada orang lebih kaya daripada kamu. Kamu rasa kamu ada ilmu, ada orang lebih beralim daripada kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu rasa kamu sihat, ada orang lebih sihat daripada kamu.
Kamu rasa kamu, apa yang kamu punya? Semua ada orang lebih daripada kamu. Nak sombong apa? Orang yang sombong, tuan-tuan, orang benci. Kan? Orang yang bercakap sombong, orang yang letak diri dia sombong, orang benci. Bukan sekat orang benci, Allah benci. La yadkhul jannah, takkan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah sombong, takabur. Tak payah sombong. Salih alaihi wasallam. Tak payah sombong. Salih alaihi Muhammad. Jangan sombong. Kita perendah diri kita. Tambah dengan orang-orang yang berilmu. Hatta seorang yang mengajak kepada kita alif bata pun jangan sombong. Imam Syafi'i ajak kat kita. Salih alaihi Muhammad. Imam Syafi'i ajak kat kita. Salih alaihi Muhammad. Macam mana subhanallah salih alaihi Muhammad. Tidak sombong itu sangat bermanfaat dengan ilmu. Dia sendiri Imam Syafi'i orang yang sangat alim dah. Tapi sangat merendah diri dengan alim ulama. Sampai orang tegur dia, janganlah duduk rendah diri sangat. Ada orang kata kat saya, salih alaihi wasallam, bila kata apa? Kata, ustaz tu ulama, ustaz. Saya bukan ulama, sungguh saya bukan ulama. Ustaz pandai. Tak, saya sungguh tak pandai, saya tak reti. Ustaz janganlah duk perendah diri sangat. Tak, bukan saya perendah diri, saya sedar diri. Ada beza merendah diri dengan sedar diri. Salih alaihi Muhammad. Kan? Ada orang ada beza perendah diri dengan sedar diri. Saya sedar diri, sungguh saya tak reti. Saya cakap betul-betul saya tak pandai. Salih alaihi Muhammad. Saya cakap betul-betul saya tak alim. Sungguh tak, jangan duk panggil saya orang alim. Saya memang bahkan saya rasa saya tak gamak pun orang panggil saya ustaz. Ustaz, janganlah panggil saya ustaz. Tak payah panggil ustaz dengan pelajar-pelajar saya, panggil abi lagi. Saya lagi berselesa. Sebab rasa macam memang tak layak sungguh nak panggil saya ustaz. Jangan merendah, bukan merendah diri, sedar diri. Imam Syafi'i Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad merendahkan diri dia, sungguh-sungguh merendahkan diri sampai orang tegur dia, wahai Imam Syafi'i janganlah merendah diri sangat. Apa yang Imam Syafi'i jawab? Imam Syafi'i melantunkan jawapan itu dalam bentuk syair. Dia sebut yang saya sebut. Dia kata apa? Patutkah diri aku ini bersikap lebih kurang terhadap para ulama, sedangkan mereka sudi memuliakan diriku? Ingatlah, sekali-kali tidak akan dimuliakan diri yang meninggi yang tidak mahu merendahkan. Dia faham tak dia kata apa? Dia jawablah, pasal apa duk merendah sangat diri dengan ulama? Dia kata apa? Patutkah aku ni bersikap lebih kurang terhadap para ulama, sedangkan mereka sudi memuliakan diriku? Oleh ulama ni duk muliakan diriku ni, padahal dia patut lebih mulia. Ingatlah, takkan sekali-kali dimuliakan orang yang meninggi yang tak mahu merendahkan. Takkan dimuliakan orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang meninggi yang tak mahu merendahkannya. Allah tak mulia. Imam Al-Manawi berkata dalam kitabnya Salih ala sayyidina Muhammad, ketika mensyarahkan sabda baginda Nabi SAW, Nabi kata apa? Merendah dirilah kamu kepada orang yang kamu pernah belajar daripadanya. Itu pesan Nabi SAW. Nabi pesan apa? Merendahlah diri kamu kepada orang yang kamu pernah belajar daripadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesannya tu. Nabi suruh apa? Rendah diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, Imam Al-Manawi kata apa? Hadis ini mengisyaratkan bahawa ilmu itu tidak akan diperoleh melainkan dengan bersikap merendah diri dan memasang pendengaran
Sebenarnya sikap merendah diri seorang penuntut ilmu terhadap gurunya membawa kepada ketinggian darjat. Seorang penuntut ilmu bila merendahkan dirinya depan gurunya, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Kehinaan diri di hadapan guru menjadi kemuliaan. Dan tunduk terhadap guru merupakan satu kebanggaan. Oh, sedap pula. Ulang balik. Merendah diri seorang penuntut ilmu terhadap gurunya membawa kepada ketinggian darjat. Kehinaan diri di hadapan guru menjadi kemuliaan. Dan tunduk terhadap guru merupakan satu kebanggaan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak rugi penuntut ilmu merendah diri. Tak rugi dan salli alaihi wasallam. Nah, walaupun secebis ilmu yang kita dapat daripada guru kita. Pernah satu hari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambil, tengok ni. Satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni ahlul bait, di kalangan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Salli Muhammad. Ibnu Abbas mengambil tali kenderaan yang dinaiki oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, demikianlah kami disuruh oleh syara untuk melayani para ulama kami. Dia tarik, salli alaihi Muhammad, kenderaan. Zaid bin Thabit duduk di atas. Dia kata, macam inilah syara ajak kami untuk memuliakan alim ulama kami. Sedangkan dia ahlul bait sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kata pula? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaid bin Thabit pula pergi pegang tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cium tangan Ibnu Abbas. Lalu dia pun kata, demikianlah juga kami disuruh untuk melayani ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk kita jadi orang yang merendahkan diri kita, salli ala Muhammad, kepada alim ulama kita, insya-Allah. Banyak lagi perbincangan kita tentang adab-adab, di antaranya lagi saya go through sekali, melihat guru dengan pandangan penghormatan dan memuliakannya. Lagi Allahumma salli ala Muhammad, membersihkan hati daripada kelakuan-kelakuan yang tidak baik dan sebagainya, yang kita akan boleh bincangkan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tak puas dan rasa macam tak cukup waktu kita nak bincang tentang adab-adab, nah, bila kita menuntut ilmu Allah SWT. Tuan-tuan, kita dipilih untuk menjadi penuntut ilmu ni merupakan pilihan Allah, dan satu benda yang perlu wajib kita syukuri. Bila kita syukur, Allah akan tambahkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan berkekalan dan istiqamah untuk menjadi ahli ataupun penuntut-penuntut ilmu Allah sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pengetua, kepada seluruh warga Salih Alaihi Muhammad Sekolah Menengah Persekutuan Labu, Salih Alaihi Muhammad Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini, dan juga terima kasih juga kepada seluruh yang mengikuti daripada kalangan guru-guru, kalangan asatiza, alim ulama. Saya mohon ampun dan maaf andai ada sebarang terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon teguran Salih Muhammad. Dan juga daripada para waris dan para pelajar, dan saya tak lupakan juga kepada semua ahli keluarga Usratuna yang mengikuti kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita doakan supaya seluruh pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Salih Muhammad dibukakan hati, diberikan kebaikan, dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan menjadi alim ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada umat suatu hari nanti di dunia, sehingga membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat. Dan kita ucap tahniah dan syabas juga kepada para guru dan para warga Salih Alaihi pengetua dan warga Semap Labu yang telah bertungkus lumus dan berusaha sebaiknya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan
kita doakan supaya Allah memberikan segala kebaikan, berikan segala kesejahteraan, dilapangkan segala urusan, diangkat darjat di sisi Allah dan dikurniakan segala kebaikan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk ditanggung, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Saya terima kasih lagi sekali atas kepada pihak penganjur dan semua mengikuti. Insya-Allah kita berjumpa lagi di masa ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.